Hot Sam. Malingkat sayang. Malingkat cantik kan? Sesame Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang Pejam celik itulah dah berapa panjang episod Sesame Podcast kita ada kan Patch. Dan pejam celik kita dah bulan berapa ni Patch? Akhirnya tanpa kita sedari dah bulan 8. Dan kita sebenarnya dah masuk dalam bulan kemerdekaan Razali Zain. Merdeka Patch. Merdeka. Dia kena firm. Merdeka. Gitu. Yes, dan tahun ni juga kita akan menyambut kemerdekaan yang ke-65. Wah, 65. Alhamdulillah. Kalau Malaysia ni kan, merdeka ni dah macam atuk-atuk lah kan. Malaysia ni sangat unik Patch. Unik, betul, setuju. Unik dari segala aspek kan. Dan selain kebanggaan mercu tanda negara kita, selalunya kalau orang datang Kuala Lumpur, kalau orang datang Malaysia, kita akan dikaitkan dengan Menara Berkembar Petronas Kuala Lumpur. KLCC. KLCC tahu lah kan, KLCC yang tahu lah. berkembar tu kan. Dan ada juga bangunan Sultan Abdul Samad, ada Dataran Merdeka yang selalunya kebiasaannya memang akan jadi tarikan pelancong lah. Kalau diorang datang tempat kita, memang ini antara tempat-tempat wajib lah yang diorang akan pergi. Orang biasa pun excited juga. Excited juga. Sebab situ memang tempat bersejarah, memang ikonik. Sebelum kita buka table, open table nak discuss pasal Malaysia ni, kita nak introduce lah tetamu-tetamu hebat kita untuk Sesame Podcast episod kali ni. Confirm. Tetamu pertama, tengok dari jauh dia senyum. Kalau korang pernah tengok yang video-video sambung surah. Sambung surah. Tiba-tiba cantik sambung hari ni. surah ke yang tajwid lah, Tajwid. Sambung tajwid. Salah episod. Salah episod. Dia Salah sambung episod. tajwid. Sangat cantik, sangat menawan, manis senyumannya. Assalamualaikum Elina Chan. Waalaikumsalam. Sehat Elina? Alhamdulillah sihat. Elina berasal dari mana, negeri mana Elina? Johor? Oh, Johor. Jauh Elina terbang datang Selangor hari ni ya. Jauh. 3 jam. Oh, terima kasih Elina. Sama. Kapal terbang apa dia naik 3 jam? Ada tu. Taklah. Kereta je. Kereta 3 jam. Tapi ada yang lagi jauh daripada Johor. Oh, dari mana tu Patch? Kali ini tetamu kita bukan Kailong. Dia lagi jauh. Dia kalau datang ke sini kan, sudah keluar bah. Dia kalau datang ke sini kena naik belon. Kena naik belon. Saat. Belon. Oh, dia dah pandang air. Marah. Okey. Kenapa, kita perkenalkan tetamu kita juga. Kita ada Fiza Thomas. Ada aku dari negeri Sabah. Sabah. Sebab tu dia Tahu tak tarian apa? Sumazau. Oh, clever. Oh, betul ke? Clever. Kenapa kau berubah? Kenapa Yang tu bukan Sumazau. Oh, tu bukan Sumazau. Bukan. Salah tarian. Selamat datang. Terlebih dahulu kita ucapkan kepada kedua panelis kita. Kita macam tadi kita dah bagi sedikit intro pasal Malaysia kan. Dan macam korang juga sendirilah tahu kan, identiti kita as rakyat Malaysia ni, of course kita ada IC. Semua orang ada kad biru. Ke Fiza punya warna merah ke macam mana? Come on. So semua biru. Itu kita punya yang paling kita ada lah bersama dengan kita kan. Kita punya kad pengenalan IC. Okay, dalam apa occasion, apa situasi sekalipun mesti kena ada. Sebab okay, kita bagi contoh. Kalau kena tahan polis tepi jalan pun, selalunya polis minta apa dulu? Senyuman. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Polis akan macam IC lesen. Mesti dia akan semua IC dulu. Sebab itu memang benda yang wajib ya, yang wajib ada. Jadi selain daripada sekeping kad biru tu selain daripada sekeping kad biru yang melambangkan siapa diri kita warga negara apa dan sebagainya tu, apa lagi benda yang korang rasa ikonik, yang ikoniknya Malaysia ni pada korang, pada mata korang sendiri? Pada pandangan korang. Kita nak mulakan dengan siapa, Ras? Kita mulakan dengan senyuman yang paling manis lah, Fiza Thomas. Alina dah rasa dia dah. Bukan aku. Ikonik Ikonik. Kalau orang berjumpa kan, macam tak payah cakap dulu, dia tengok depan muka. Kita bukan Malaysia ni. Aku bukan Asia. Macam tu tu. Wajah kita sendirilah. Wajah kita sendiri. Pan Asian gitu ya. Kemukaan nampak macam Tagalog, Filipino. Sedikit. Elina pula macam mana? Elina, apa yang Elina rasa yang ikoniknya Malaysia pada mata pandangan Elina sendiri? Kalau I kalau pergi kedai runcit je, buka je mulut, orang cakap, ni Cina ke Melayu?
Macam tu. Itu specialnya Elina. Orang mungkin tak tahu. Elina Chan, muka wajah Chinese. Boleh tak Elina introduce yourself kepada mereka yang menyaksikan kita ni, mungkin belum kenal lagi siapa Elina. Elina ni darah campur apa sebenarnya? Cerita. Sebab Ras pun first bila tengok Elina macam Melayu ke? Chinese ke? Okay, so actually ikut bangsa, I'm Chinese. Okay. Because my dad is Chinese and then my mom is Malay. Okay. So basically I'm Chinese but I can speak fluently in Malay. Macam tu. Speaking fluently in English, Chinese also? No? Mandarin boleh. Mandarin boleh? Yes. Hebat. Itulah Malaysia. Betul. So menariknya kalau ada borang-borang rasmi ke apa, memang awak take bangsa Chinese, Cina. Betul. Tebak. So menarik ni Pesh. Kalau kita tengok kat Malaysia ni, kalau kita nak isi borang kahwin, kalau kita nak isi borang-borang rasmi lah semua, kita boleh nampak ada bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India dan lain-lain DLL. Kalau macam korang sendirilah, saya nak tanya macam Fiza. Kalau kita tengok dekat Sabah ada 32 kumpulan etnik. Dekat Sarawak kita ada 27 kumpulan etnik. So kita sebagai rakyat Malaysia, sebab kita pergi mana-mana pun orang kata kita rakyat Malaysia. So apa pendapat korang bila dekat borang-borang ni masih ada lagi yang kotak yang letak bangsa apa yang korang patut tick. Yes. Okay, macam Fiza sendiri, benda tu memang daripada kecil dah. Dulu-dulu kalau nak isi borang ni mestilah mak kita yang isikan. Dekat situ dia tak letak Melayu tau. Dia letak bangsa. Dia letak bangsa. So dia letak kat situ bangsa apa? Bangsa Bajau. So bila dah sampai besar ni kita ikut lah. Oh, rupanya dekat situ kita tak payah letak bangsa Melayu, kita letak Bajau. So dekat situ adalah keistimewaan dia untuk bagi tahu yang kita ni adalah bumi putra Sabah. So unik lah, for me is unik lah. It's okay lah, tak ada masalah pun lah box-box macam tu. Tak ada. Elina rasa macam mana? I think tujuan first ada box tu, I think is for identifying je. Kan? Tapi I rasa lama kelamaan, I don't think benda tu necessary. Yeah, because Malaysian semua sama kan? Setuju. Yeah. So mungkin lepas ni tak ada, ataupun boleh ada untuk tujuan like identifying or dalam information macam tu je. But it's good lah untuk tahu like ni kaum apa macam tu. But selebihnya untuk macam nak puak-puak kat kaum tu tak boleh lah. It's not good. Kalau macam Elina kan, selalu kalau mungkin ada orang-orang keliling dia ke yang macam intai-intai dia isi borang ke apa ke, mesti orang akan macam ada pandangan yang pelik kan. Macam tengok nama macam okey, tapi bila tik Cina mesti dia mesti confused Biasa kan? macam dekat SJKC dulu. Macam dulu sekolah pun SJKC. Nama Elina binti Sufian Chan. Sekali kenapa dekat bangsa Chinese. Lepas tu religion pula like Islam. So macam budak-budak kecil dulu tak tahu. So semua macam pelik. Semua macam She lots of myths. lots of myths. Tapi itulah uniknya Malaysia. Yes, itu sangat unik. Tapi kalau kita tengok kan, kalau box dan lain-lain tu, kau nak list down macam Sabah dengan Sarawak ada dekat 50-60 bangsa Banyak. Kalau digabungkan, betul. Kalau gabungkan borang tu jadi 70 pages tak lah. habis lah. Tak habis sampai esok orang nak tengok mana satu aku nak tick nak cari pun susah. Okay, dalam banyak kumpulan etnik kan, kita nak tanya panelis kita, ada macam-macam bahasa, confirm. Because bila kita ada banyak etnik, kita ada banyak budaya, kita ada banyak bangsa kan, kita punya tu apa tadi kita cakap Ras, diversity. Kepelbagaian. Kepelbagaian. Benda-benda yang buatkan kita unik. Jadi nak tanya korang sebenarnya tahu tak negara kita Malaysia in total ada berapa jumlah bahasa? Cerita ke? Jumlah bahasa yang kita negara Malaysia ada sebenarnya. Mestilah banyak. Banyak tu dalam berapa agak-agak? Ini nak termasuk Malaysia ke atau semua? Ini yang dalam Malaysia, tapi bahasa apa yang kita ada dalam Malaysia. Termasuklah segala Sabah, bahasa. Sarawak semua. Kekadasan dusun, Bajau, apa segala semua tu. Banyak. Kalau Borneo pun dah sampai 40, 60 lebih. Tekaan nombor tu. Tekaan pertama. Tekaan pertama dari Fiza Thomas. Around lebih daripada 100. Lebih dari 100, okay. Elina Chan? 100 lebih, 120. Okay, ini fun fact. Kalau nak tahu, korang kat luar sana juga kalau nak tahu, sebenarnya kita ada a total of 130
37 bahasa. Banyak ke banyak? Banyak. Banyak, babe. Banyak ke banyak? Banyak ke banyak? So awak ada pilihan. Memang banyak. Banyak. So macam negara kita kan, of course kita semua tahulah bahasa Malaysia tu memang bahasa kebangsaan kita, bahasa kebanggaan kita. Kita tak panggil dah bahasa Melayu. Sekarang kita panggil bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Semua digunakan oleh rakyat Malaysia. Apa yang menjadikan bahasa Malaysia tu unik? In your opinion. Silakan. Siapa dulu? Elina mungkin? Kenapa bahasa Malaysia unik? Because bukan bangsa Melayu je cakap bahasa Melayu. Bahasa Malaysia, I think like semua orang like Chinese, Indian pun faham and cuba cakap. So I think that's unique Yes. Yeah. Even the foreigners pun kalau diorang nak belajar bahasa kita sangat cepat kan. Sekejap je boleh belajar bahasa Malaysia kan. Fiza rasa apa yang bahasa Malaysia ni yang unik sangat? Mungkin ada campuran Dia punya bahasa rojak tu walaupun dia berbeza-beza slang. betul, okay. Wah, slang. Slang. Contoh macam you nak pergi mana? Betul Tapi di dalam bahasa Melayu kan, ada bahasa Malaysia kan. Unik lah tu. Unik sebab kita ada campuran Manglish. Kadang-kadang kalau kita campur Manglish tu FYI macam bahasa Malaysia campur English. Bahasa rojak ni digunakan bukan sahaja daripada golongan bangsa Melayu sahaja. Even bangsa India ke bangsa Cina ke. Betul. Satu Malaysia guna. Semua akan guna bahasa DLL. rojak. Kita tak cakap pasal bahasa isyarat. Selain pada bahasa isyarat, kalau kita tengok macam dekat berita RTM yang ada ikonik penyampai berita bahasa isyarat tu, dia memang famous lah, dah ada berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau Ras nak buat, Ras tak reti lah. Kena belajar. Kena belajar insyaAllah. Yes. Selain pada bahasa isyarat, satu bahasa Ras dari kecil Dari kecil dari kecil. Okay, excited? Kantoi dari kecil tengok filem Puteri Impian. Puteri Impian 2. Tak jadi aku nak minum. Letak kejap. Puteri Impian 2. Bila dia bawa balik kampung, dia jumpa kawan baik dia Amiza Aznan yang dia cakap, Fesh apa kufu Rafa Safa, apa kufu cute food. Berfoto tak fa. Tak faham. Kalau tak faham, tu bahasa apa? Bahasa F language. Fiza Thomas, serius ada tak tahu? Nama awak start huruf F kot. Alamak, tak semestinya. Tapi Fifi Zafar? susah. Ajarlah. Fifi Zafar. Tak apa, kejap lagi off record kita ajar. Bahasa M pun ada. Bahasa M. Bahasa M pun ada. Fakan fa. Nanti macam nak mengaji dah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita praktis sekejap lagi. Yes, itu antara bahasa yang adalah bahasa-bahasa ciptaan mereka ada dekat Malaysia. Sebab tu rakyat kita ni terlalu kreatif, terlalu unik. Malaysia sangat unik. Dia tak cukup dengan bahasa Malaysia, dia create lagi bahasa lain. Nampak? Okay. Apa pun kalau nak tahu macam bahasa sign language tadi, boleh tengok juga dekat video seismik kita. Seismik sendiri dia ada macam-macam challenge. Macam kita ada buat bahasa isyarat. Macam hari tu kita buat teka logat Kedah. Ras orang utara nak guess logat-logat utara pun kadang-kadang confident tapi salah. So bila kita cakap pasal logat ni, dia macam-macam logat. Elina orang Johor. Orang Johor bila Elina merantau 3 jam bawa kereta nak sampai Selangor kan. Masih guna sama juga bahasa. So Elina rasa macam dialek-dialek slang-slang negeri-negeri mana yang Elina senang nak pick up dan senang nak cakap, sebab rasanya Elina dikelilingi dengan pelbagai kerak-kerakan yang dari pelbagai pelosok negeri. I tak nak cakap yang macam senang pick up. I cakap yang macam unik. Maybe macam like Kelantan kan. So cakap Kelantan is kecek. So benda tu macam very different. Cakap kenapa boleh jadi kecek. So benda tu macam I ingat sampai sekarang. Kenapa awak teringat kecek tu? Awak pernah dating orang Kelantan ke? Tak ada. Kantoi sudah bang. Ada Kibaran. Tak adalah. Sebab like it's different. Because dialek-dialek yang dari negeri lain semua macam sama je. Macam bukan sama, just bunyi je lain. Cuma kalau macam yang ni is literally macam kenapa kecek? Tak tahulah. So ingat sampai sekarang ingat. Okay, Fiza memang kita tahu orang Sabah. Sabah. Jadi orang Sabah selalu kalau dia dah lama dekat KL, dia memang boleh cakap KL. Okay, tapi selalunya kawan-kawan Sabah yang ada ni susah nak hilangkan bunyi Sabah dia. Betul. Sangat pekat kan? Yeah. Kamu okay. Sabah? Sedikit. Nak tanya kenapa Sabah tu pekat sangat. Lepas tu macam selain daripada bahasa Sabah, bahasa ibunda, dialek ibunda lah. Apa lagi yang Fiza power boleh orang kata power mimik dialek lain, utara ke apa ke, cerita.
nak kata power tu tak juga, tapi Fiza belajar sebab ada sebab lah. Nak cakap pasal Kelantan tu yes lah sebab dulu masa zaman belajar ada subjek Mak Yong. So Mak Yong tu kita kena belajar 3 tahun. So nak tak nak memang kita kena belajar dialek Kelantan lah. Kecek sikit. Oh tak boleh lah. Tapi dekat situ lah macam ada kepercayaan untuk bercakap dalam dialek Kelantan. Dapat watak utama pula masa tu. So macam kira okey lah. Nombor 1. Nombor 1. So kiranya nak cakap bahasa Kelantan tu for me memang betul-betul unik lah. Bukan setakat dari segi dia punya, tak tahu lah, for me dia macam bujange gini. Dia lembut sebenarnya kan, bahasa Kelantan tapi lembut. tapi kita buat tu Mak Yong kan, full of lembut, lemah gemalan. Oh iya ni abe. Dia macam tu. Abel Melo A1. Melo ais lagi. Kenapa dia suka sangat Melo? Tolong bagi Melo ais. Tapi kan kalau korang nak tahu dekat Malaysia, kalau kita cakap pasal dialek, dia ada macam-macam, macam Utara, Kedah, Perlis, Penang semua. Ni cek orang Penang. Cek orang Penang, so cakap Penang. Kalau kita pergi dekat Kelantan, kecek. Tapi baru-baru ni Fiza ada buat satu drama. Fiza kena cakap bahasa Penang. Cakap sikit. Jom kita cakap. Kami Baru nak try dah kantoi. Tapi kan sebenarnya benda tu a bit stress jugalah untuk Fiza sebab lidah ni lidah Sabah. Lidah Sabah. Nasib baik aku belajar Kelantan before. So macam lidah I dah terlembut sikit. So nak kena belajar tu 3 hari je I kena belajar bahasa Penang tu. Okey kita cakap sikit. Apa abang Fiza? Kami khabar baik. Kami khabar. Janganlah susah. Adalah hang makan apa ini? Alah yang ni pun soal-soal pula. Apa dia dah cat lah. Hang tak susah nak lock kat kami. Ada macam tu. So pelik sikit lah kan. Tapi kami cuba. Tapi tak apa, comel. Tapi dimaafkan tak? Dimaafkan. Saya orang Penang, saya maafkan. Wah, mewakili ya. Tapi macam Elina tadi, dia ada mix Chinese. So dia boleh berbahasa Mandarin dengan baik. Fiza di Sabah, jadi logat Sabah, dialek Sabah, tapi ada mix juga kan? Ada. Kau tidak cerita apa sama ini? Banyak mix kamu Kau cerita saja bah. Jangan begitu bang. Kau mix apa bah? Anu tak laga. Apa benda? No lah, bukannya kata expert sangat pun dalam Tagalog. Tapi okay, ceritalah sikit kan. Okay, my mom dia dari Philippines. Okay, Philippines. So my dad pula daripada Sabahan lah. Tapi kalau ikutkan dua-dua pun kira macam bangsa yang sama, Ismbacau lah. Tapi my mom ni dia selalu guna language dekat rumah. Cakap pasal my mom ni sedikit marah lah. Dia selalu cakap Tagalog dengan my auntie saja. Kenapa tidak dengan kau? Kenapa tidak dengan kami? So dia punya reason is anak, kau tidak boleh cakap Tagalog Kita tinggal di Malaysia. So di sekolah nanti kalau cakap Tagalog nanti lain-lain slang mo. Mak, don't worry. Dia bilang kami boleh kasih beza-beza bahasa and Tagalog. No. Dah tak mendapat restu ibunya. Yes. Tapi hello, I boleh belajar sendiri. Come on. Ano kinawa mo dito? Ayo, apa tu? Tapi dahsyat tau Passion Fiza. Dia macam-macam bahasa dia boleh belajar dengan tapi tak adalah expert pun. Cuba-cuba berangan-berangan. Tapi kalau baru-baru ni kita tengok, tak tahu Elina ada tengok juga kot, rasanya iklan Raya Rendang Soraya. Dia cakap nogori dalam iklan tu. Nogori 9. Okey lah, tak nampak kekok. Sajalah nak berkongsi dengan semua sebab Fiza orang Borneo. Selain pada dialek yang rasa cakap dari Johor, Kelantan, Penang, Utara semua, dekat Borneo sendiri ada 80 dialek yang berbeza. Banyak ya, So 80. mungkin Fiza tahu tak apa-apa dialek yang Fiza boleh berkongsikan dengan penonton di luar sana? Antara 80 dialek di Borneo. Bahasa Bajau ada bahasa Ya, bahasa sendiri Bajau. Cuba cakap sikit kita dengar. Tapi bukannya pandai sangat pun. Contoh bahasa Bajau tu Bajau ni kan dia ada pecahan dia tau. Okay. Sebab tu dia banyak kan. Kalau macam ada Bajau Kota Belut, ada Bajau Sempurna, ada Bajau ini, Bajau itu. So untuk Fiza Bajau Sempurna. So Bajau Sempurna ni
Pinggakam. Dia macam tu. Apa tu? Dia terkeluar rezeki. Pinggakam. Apa maksud dia? Apa maksudnya? Maksudnya, pi mana kamu? Pinggakam. Pinggakam. Ah. Pinggakam. Macam short form betul Contoh macam hok sap di kidikok na he ade macam hok sap pinggakam macam tu hok sap tu iyalah pergi mana kamu begitu WhatsApp apa? hok suka. Ahok sam. Pikam. Pinggakam. Pinggakam. hok sap malingkat rayang Malaikat cantik kan? malingkat rayang Malaikat dah keluar dah dekat konten scientific kita sebelum ni. Kita dah test logat Sabah. Kalau nak tahu korang kena tengok kita punya video kita test logat Sabah. logat baca Unik. Hebat. Malingkat raya. rayang Mayangkat raya. malingkat rayang Malingkat raya. Malingkat raya, thank you. Malingkat raya. rayang tu sayang Thank you. Malingkat raya. Malingkat raya. Elina tahu tak apa-apa dialek yang dari 80 Borneo yang dah cakap kat Borneo ada 80 dialek bahasa tu? Tak tahu Tak lah. tahu. Oh, masih Kelantan lah. Lah masih Kelantan. Okay, Tak apa, share. hari ni at least dia tahu. Pinggakam. pinggakam Pinggakam. malingkat rayang Malingkat. tapi you. banyak lagi tau Sebenarnya Bang, satu. kalau kita nak kupas memang akan jadi 10 jilid podcast kita hari Tapi- ni. Jilid Tapi Jilid. ada macam kalau dekat Sabah kan untuk tak nak korang keliru kan, ada banyak panggil apa slang bukan melodi. Dialek. Melodi tu apa? Panggil apa? Ritma dia. Ritma. Kalau Dia macam dah bunyi, dia lah bunyi. kalau bangsa Kadazan dia lain lagi dia punya Slang dia punya alunan tu. Kalau bangsa Intonation. intonation English. Intonasi. Intonasi. New York. She's from New York. Hi. Lepas tu kalau macam sungai dia lain lagi. Kalau macam ni lain lagi. Dia different. Memang lain lah. Yes, memang banyak lah. I pun memang sangat setuju. Memang ada banyak sangat dialek Borneo. Sebab yelah, kalau kita tengok dekat belah Borneo saja ada berapa banyak kepulauan. Ya, Kan? banyak Ada pulau. berapa banyak kepulauan apa semua. Jadi memang banyak. Memang tak dinafikan. Jadi cakap pasal I tiba-tiba tersebut pasal pulau Ya, awak Pesh orang pulau. Kita love. Kita memang love Come pulau. on. Malaikat rayang. Malingkat raya. Tiba. Kalau dah pergi sempurna tu malingkat rayang. Pinggakam. Pinggakam. Tak, sebab apa bila I cakap pasal pulau ni, Malaysia kita ada banyak kepulauan yang cantik. Sebab tu Majoriti itu juga- orang sempurna bajau tau. Bajau laut kan, bajau laut. Jadi itu antara orang kata tarikan untuk orang luar, foreigner yang datang ke negara kita Malaysia untuk enjoy kita punya beautiful beaches. Betul. Saya kepulauan suka yang all the cantik. beaches in Malaysia. Yeah, I'm sure you do. Tapi kita nak cakap lagi kita moving on. Best thing about Malaysia juga sebab kita ni ada banyak bangsa kita dah cakap. Budaya pun of course lah macam-macam. Kita dah cakap tadi kita diversity. Kita ada multicultural kepelbagaian Society, budaya, multi ethnic apa segalanya multi lah, multi purpose country, multi purpose hall, semua ada. Semua ada kan. Jadi nak tanya, ini agak best kita nak tanya panelis kita Raz. Apa antara orang kata budaya, culture Malaysian yang terpaling Malaysian bagi korang? Budaya, I think semua Malaysian tahu the power of hand. Oh, the power of hand. Yes, the power of hand. Ni dia ada banyak maksud. Hi, suruh stop, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih, Terima Jana. kasih macam Terima kasih. macam tu kan. So Dia sangat I rasa universal. kalau bye. Universal kan? Dia sangat universal. Yes. So I don't think like Mak Saleh tahu benda ni. Kalau kita cakap macam ni kat Mak Saleh mungkin dia jalan je. Dia tak faham. Dia high five balik. Dia cakap kenapa orang tu? Macam tu. Is he looking for a high five, Mike? Macam tu kan. Padahal punyalah hebat kuasa tangan sampai boleh stop kereta. Betul. Kan? Nak lintas. Tak takut kena langgar ke apa. Jalan macam ni je. Jalan macam ni. Aku nak jalan. Aku nak jalan. Ya, betul. Yes. Selain tangan, rasa apa lagi yang rasa terpaling Malaysian lah. Yang macam kalau mesti Elina dah pernah beberapa kali ke negara luar kan tengok culture dia orang. Apa yang kita memang ada yang confirm dia orang tak ada. Okay, mungkin okay, like macam in the office. Okay. Kita memang ada orang memang akan bawa bekal. So kalau bekal tu mangkuk tingkat. Dia letakkan mangkuk tingkat. Tiffin. Yes. So dekat luar negara I don't think diorang guna mangkuk tingkat sebab bekal biasa je lah. So that's unique about
Malaysia. Menurut Fiza Thomas, kita punya Puteri Sabah. Puteri Sabah. I wish lah. Okay, macam tadi kita cakap kan, kita ada banyak etnik. Nak cakap pasal banyak etnik, mestilah diorang ada spesifik dance juga. Wow. Macam saya punya kaum lah. Very very proud of the kaum ya. Of course. Baru-baru ni kan majlis lah. Nak cakap pula. Selamat pengantin baru juga. Terima kasih. Kepada Fiza. Selamat pengantin Baru baru. sahaja melangsungkan perkahwinan hari tu. Oh, selamat pengantin baru Fiza Thomas. Congrats. Oh, dia tunjuk. Dia tunjuk. Alah, kita cakap pasal tu. Okay, go. Macam go for baru-baru it. ni, Fiza punya bangsa, Bajau, kita ada igal-igal. Igal. Apa tu? Igal-igal ni salah satu tarian bangsa Fiza lah, bangsa Bajau. So dia kena menari. Bila menari di halayak ramai, orang akan sisip duit. Oh, wow. Unik tak? Cuba tekak I dapat berapa? 1,000. Oh, 800 je. Banyak juga. Tapi banyak. Pengantin baru, babe. Bukan gelanggang lah. Macam ni je. Dah dapat. Macam mana? Macam ni je. Tapi dia ada kuku lah. Tapi malam tu I tak pakai kuku. So itu the unique dia. Orang macam ding. Memang unik. Dia main gong je. So nak cakap keunikan dekat situ, ada pelbagai etnik, ada pelbagai tarian juga. Fiza belajar dulu dekat Aswara. So I ada banyak gila tarian-tarian tradisional yang Fiza belajar. Bukan setakat Sabahan saja, tapi di Malaysia lah. Semula kita ada banyak. Kita ada Ada joget, ada zapin, Inang. inang. Kalau dipecahkan lagi dekat Terengganu tu ada banyak. Ada gamelan. Unik. I suka gila. Beremang. I suka gila. Kalau dah macam tu ya unik. Baju-baju dia lagi lah unik. Itu Kostum. perbezaan kita dan di luar. Tapi kan Pesh, kita tengok lah Love. macam Fiza cakap banyak tarian, ada zapin, ada inang. Yang tadi yang awak menari tu apa nama? Igal. Igal. Benda-benda ni semua jarang rasa generasi muda tahu. Okay, macam tarian banyak, ada break dance, budaya luar semua masuk, ada ballroom dancing semua. So macam Fiza pun cakap tadi, ada tarian igal semua. So budaya luar yang masuk ke dalam negara Malaysia ni, adakah ia akan menjejaskan tradisi warisan budaya datuk moyang kita sebagai orang Malaysia ni? For me, sedikit sebanyak dia akan effect juga. Tapi as a Malaysian, I think kita kena tahu jati diri and teruskan that our adat, our budaya, kena teruskan tahu, belajar so that boleh turunkan kepada yang generasi akan datang, so that kita tak lupa and terus pergi ke yang barat. Betul. Kalau macam Fiza pula? Untuk Fiza pula, dia sebenarnya dia depends. Dia ada baiknya, ada tidak baiknya. Kalau orang tu terlalu terpengaruh dengan luar sampai membelakangkan budaya kita, itu dah buruk. Tapi kalau dorang terikut juga seperti luar, so nak tak nak, it's good juga supaya kita tak ketinggalan apa yang ada dekat luar. Betul. So nak kata setaraf dengan luar is yes juga. Tapi dalam masa sama better. Seperti saya. Wow. Seperti saya. Lots of mix. Saya juga saya suka hip hop juga. What's up, sis? Tapi dalam masa sama, kalau nak suruh gerak satu zapin, I boleh. So kena seimbang dekat situ ya. Boleh buat remix lah. Come on. Come on. Actually sebab bila kita cakap pasal budaya, sebab perkataan budaya itu sendiri sebenarnya sangat besar. Betul tu, Maksud Bash. dia kan, subjek budaya itu sangat besar. Jadi ada juga istilah asimilasi budaya. Wah, apa tu? Assimilation. 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 So basically asimilasi ni kita nak share, you guys boleh type juga kalau you guys tahu apa dia. Dia macam sejenis pencantuman budaya. Di mana macam kiranya penyatuan antara kumpulan-kumpulan etnik ataupun banyak-banyak budaya ni, dia dicantumkan, jadi dia membentuk satu kelompok budaya baru. Macam tu lah lebih kurang. Contohlah macam selama ni, macam tadi saya bagi contoh selama ni Ras biasa makan nasi pakai sudu. Tapi bila dia berkawan dengan kita, dia tengok kita makan nasi pakai tangan. Jadi lama-lama dia pun pakai tangan. Jadi dia lah dah kira dah asimilasi budaya tu. Fusion lah, fusion. Dia dah fusion. Mungkin bila kita cakap pasal fusion ni, macam penyatuan, proses penyatuan, mungkin Elina lah boleh kongsikan sikit apa Elina faham tentang asimilasi bila macam apa yang Pesh cakap tadi. Okay, benda ni macam berlaku in my family sendiri. Okay. Because my dad is Chinese, Interesting. my mom is Malay. That's why ada pencantuman budaya itu. Because two kaum yang berbeza, ada budaya yang berbeza,
tapi melahirkan satu budaya baru macam tu. Contoh, using chopstick. Macam mungkin my mom tak pernah guna chopstick, but dia cuba belajar guna chopstick. And my dad kekok macam mana nak pakai tangan kan. So sekarang macam dah biasa pakai tangan. So that's one of the asimilasi. Itu. Asimilasi. Yes, so gitu unik kan sebenarnya. Yes. Sebab dia macam you ada A, you ada B, now you create C. Jadi lagi banyak budaya yang keluar daripada situ. Pokoknya lah, tak kisah apa yang kita discuss tadi, kita patut tahu di mana yang bumi kita berpijak, dari mana kita berasal. Tak kisahlah kita berada di Kuala Lumpur, berada di kota London, Paris, New York, Milan, Brazil, Filipino. Filipina. Kita kena tahu di mana kita lahir, di mana darah tumpahannya dah first buat mak kita beranak, darah kita jatuh dekat mana. Kalau kita jatuh dekat Malaysia, kita adalah rakyat Malaysia dan kita patut bangga menjadi seorang rakyat Malaysia. Come on. Tepuk untuk diri sendiri semua penonton, tepuk. Yes, sebab ke mana pun kita pergi kan, kita bawa nama negara. Kan, Betul, mana-mana tu, kita pergi pun kita carry nama negara kita sebab kita ada pasport merah tu, pasport Malaysia. Jadi orang memang akan tahu kita daripada mana dan sebagainya. Jadi jati diri budaya negara kita kena carry dengan seelok-eloknya lah. Sebab kita semua pun di bawah satu bendera yang sama, iaitu bendera Jalur Gemilang. Jalur Gemilang. Dia nak nyanyi sebenarnya, tapi kita nyanyi kejap lagi. Dan sebelum kita mengucapkan selamat tinggal kepada Sazmi Podcast kali ini, walaupun agak tak tahulah, rasa macam sekejap sangat kita borak kan. Sekejap rasanya. Tapi hopefully adalah benda-benda yang beneficial yang kita, Betul tu, Pat. daripada sharing kita ni. Tapi sebelum kita nak tutup, kita nak tanya para panelis kita, any last words, kata-kata akhir dari you all sebelum kita say goodbye to each other. Silakan. Mungkin dari Elena dahulu ke Fiza dahulu, macam mana? Ucapan kemerdekaan ke Terus berbangga jadi anak Malaysia. Itu je. Gitu. Yes. Very We short must and to be sweet. proud. Di kesempatan ini juga saya nak ucapkan selamat Hari Merdeka untuk Malaysia yang ke-65. Dari Fiza? Merdeka. Dari sabar, merdeka tak boleh habis lagi. Fiza, any last word? Silakan. Untuk Fiza pula, seperti biasalah, kita kena go with budaya kita. Jangan disebabkan benda-benda yang tak sepatutnya budaya kita tenggelam macam tu saja. Okay, saya Fiza Thomas mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-65 kepada rakyat Malaysia semua. Merdeka. Merdeka. Okey, terima kasih Fiza, terima kasih Alina. So kalau korang nanti lepas merdeka, kalau korang nak kami Ras dengan Pesh kupas lagi apa-apa topik menarik pasal cinta ke, pasal apa-apa pun, tinggalkan ruangan komen di bawah. Saya nak tengok Ras dengan Pesh kupas pasal topik apa. Yes, jangan lupa juga untuk like Share. video ni, share video ni dan juga subscribe kalau belum subscribe lah. Dan kita juga nak ambil kesempatan ini Ras dan mewakili semua tim Sazmi TV, kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Jom kita merdeka sama-sama. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.